Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ani Syahira S51615. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nabil Syamsuddin. Nombor matrik S504 dan 7 daripada Kumpulan Kuala Lebak K4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haziq bin Muhammad. Nombor matrik S50665. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Daniel Adika Putra Abbas bin Adlan. Nombor matrik saya ialah S51419 dan dalam video ini saya dan ahli kumpulan saya akan menerangkan tentang 3 tokoh hebat dan terkemuka yang terdiri daripada tokoh Quranik, ijtihadik dan ensiklopedik. Tanpa membuang masa, marilah kita mulakan sesi pembentangan video ini. Bagi tokoh yang pertama adalah tokoh Quranik, iaitu Abu Hayyan Al-Nahwi. Nama penuh beliau Muhammad Ibnu Yusuf Ibnu Ali Ibnu Yusuf Ibnu Hayyan Al-Khornati Al-Andalusi Al-Nifzi. Tarikh lahir akhir bulan Syawal tahun 654 Hijrah. Tempat lahir sebuah bandar Granada dalam suku Puak Nifzah. Kepribadian seorang yang amat adil, jujur dan selamat akidahnya daripada segala cabang bid'ah dan falsafah. Beliau juga sangat khusyuk dan sering menangis ketika membaca Al-Quran. Pendidikan, mula mendapat pendidikan daripada ayahnya yang mula menghafaz Al-Quran pada usia muda. Beliau juga memperbetulkan hafazan dan bacaannya kepada sejumlah ulama yang masyhur pada ketika itu. Al-Andalusi juga gemar berhijrah untuk menuntut ilmu ke merata tempat dan negara. Sumbangan, ramai ilmuwan Islam yang masyhur telah menuntut pelbagai bidang ilmu Islam dengan beliau. Dalam bidang tafsir pula adalah Darul Fiqh Beirut dan Darul Kitab Al-Imyah Beirut. Kesannya, kitab tafsir Abi Hayyan merupakan sebuah kitab rujukan yang tinggi nilai ilmiahnya. Di dalamnya terhimpun segala cabang ilmu Islam sama ada bahasa Arab, qiraat, fiqh, sesuai dengan nama tafsirnya laut yang meliputi. Beliau wafat pada 28 hari bulan Safar tahun 745 Hijrah di Bandar Kahirah. Bagi tokoh ijtihadik pula adalah Yusuf Al-Qaradawi. Nama penuh beliau Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf. Tempat lahir penggabungan desa Syafat Al-Turaq, Mahalah Al-Kubra, Qorbiyah, Mesir. Tarikh lahir pada 9 September 1926. Pendidikan beliau bermula pada 1952, Alimiah Degree, College of Usul Ad-Din, Religious Fundamentals of Islam. 1958, Postgraduate Diploma in Arabic Language Studies, Institute of Advanced Studies in Arabic Language and Literature. 1960, Master's Degree. 1973, PhD Degree, Department of Quranic Studies at the College of Usul Ad-Din. Antara sumbangan dan anugerah beliau adalah Awards King Faisal International Prize Saudi Arabia, Prize Islamic University Malaysia, International Holy Quran Award Dubai, the Sultan Hassan Al-Bolkiah Prize Brunei, Al-Owais Prize UAE, Medal of Independence First Class Jordan, the top 10 in the 500 most influential Muslims United Kingdom, and the top 20 intellectuals worldwide by Foreign Policy Magazine, Washington DC, United States. Antara karya agung beliau adalah Fiqh Al-Zakat dan juga Fiqh Al-Jihad. Sekian, terima kasih. Seterusnya, bagi tokoh ensiklopedik adalah Ibnu Ashur. Nama penuh beliau Muhammad Tahir bin Muhammad bin Muhammad Tahir bin Muhammad bin Muhammad Syazali bin Abdul Qadir Muhammad bin Ashur. Tarikh lahir 1296 bersamaan 1878 Masihi. Tempat lahir di kediaman datuknya sebelah ibu Muhammad Aziz Bu'atar di Tunis. Pendidikan, ketika berusia 6 tahun beliau telah menghafaz Al-Quran dari Muhammad Al-Khiyari di Masjid Sayyid Abi Hadid. Di samping menghafaz matan Al-Ajrumiyah dalam Nahu dan matan Fiqh Mazhab Maliki, Muhammad Tahir telah memasuki Jami'i Al-Zaitun pada tahun 1893 pada ketika berusia 15 tahun dan belajar ilmu-ilmu agama di sini. Di samping itu, beliau juga belajar bahasa Perancis dari guru khas Ahmad
Wanas Mahmudi. Pada tahun 1899, beliau telah memperolehi ijazah dari Universiti Zaitun. Sumbangannya, karya tulisannya tentang maqasid al-syariah rasanya sudah banyak dibicarakan, dan seterusnya tafsir Al-Tahrir wa Al-Tanwir bertolak dari 10 muqaddimah yang menjadi premis dasar penafsirannya terhadap keseluruhan ayat-ayat Al-Quran. Ia mengandungi huraian tentang metodologi, pendekatan dan prinsip-prinsip dasar keilmuan yang dianut penulisnya. Beliau wafat pada 13 Rejab 1393 Hijrah bersamaan 12 Ogos 1973 Masihi ketika berusia 94 tahun. Yang pertama adalah ayat Quran berkaitan dengan tokoh Qurani, orang yang menginsafi dan beriman dengan kebenaran Al-Quran. Afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbikal haqq kaman huwa a'ma innama yatadhakkaru ulul albab. Maka apakah orang yang mengetahui bahawa apa yang diturunkan Tuhan kepadamu adalah kebenaran, sama dengan orang buta? Hanya orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran. Surah Ar-Ra'd 2 ayat 19. Yang kedua, orang menjadikan Al-Quran sebagai peringatan dan pengetahuan tentang kebesaran Allah. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. Dan Al-Quran adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia agar mereka diberi peringatan dengannya, agar mereka mengetahui bahawa Dia adalah Tuhan yang Maha Esa dan orang yang bakal mengambil pelajaran. Surah Ibrahim ayat ke-52. Yang kedua adalah berkaitan ayat Quran, tokoh ijtihadi. Ayat Quran tentang judi dan arak. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk daripada perbuatan syaitan. Maka jauhkanlah perbuatan-perbuatan itu agar kamu dapat keberuntungan. Surah Al-Ma'idah ayat ke-9. Yang kedua, ayat Quran tentang zina. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Dan janganlah kamu menghampiri zina, sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan jahat yang membawa kerosakan. Surah Al-Isra ayat ke-7. Surah ayat ke-32. Yang terakhir adalah ayat Quran berkaitan dengan tokoh ensiklopedia. Ayat Quran tentang kewajipan belajar dan mengajar. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffatan falawla nafrun min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafakkahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Tidak sepatutnya bagi mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya supaya mereka itu dapat menjaga diri. Surah At-Taubah ayat ke-100. Ayat Al-Quran tentang pendidikan. Amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Apakah kamu, hai orang musyrik, yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakal yang dapat menerima pelajaran. Surah Az-Zumar ayat ke-9. Saya akan memecahkan tafsir dan tadabbur bagi tokoh-tokoh berikut dan dimulakan dengan tokoh Qur'ani. Surah Ar-Ra'd ayat 19. Orang yang memahami kebenaran Al-Quran adalah ulul albab, iaitu yang berfikir, sedangkan yang tidak mahu memahami kebenarannya adalah orang yang buta. Ulul albab itu ialah memenuhi janjinya mentauhidkan Allah, menyambungkan tali persaudaraan iaitu kaum kerabat, takut pada Allah dan hari perhitungan iaitu hari kiamat, sabar dalam mencari keredaan Allah,
menunaikan solat dan berinfak secara rutin dan membalas kejahatan dengan kebaikan. Dan surah Ibrahim ayat 52 menjelaskan bahawa fungsi Al-Quran iaitu penjelasan, peringatan dan sumber ilmu bagi manusia terkait mentauhidkan, iaitu mengesakan Allah. Hanya ulul albab yang dapat menjadikannya pelajaran. Seterusnya ialah tokoh ijtihadik. Surah Al-Ma'idah ayat 90 menyatakan dengan jelas bahawa khamar iaitu arak itu adalah haram. Nabi SAW bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram. Maka jauhilah apa sahaja yang berkaitan dengan arak, ia tetaplah haram walau diberi pelbagai nama seperti bir, tuak dan lain-lain. Jangan terkeliru dengan hujah songsang yang menyatakan boleh minum arak asalkan tidak mabuk dan tidak dikira haram. Seterusnya surah Al-Isra ayat 17 menyatakan yang mendapat petunjuk Islam akan menikmati kebaikannya dan yang tersesat dari Islam akan merasakan akibatnya. Hukuman perbuatan dosa hanya akan ditanggung oleh pelakunya sahaja. Allah tidak akan menyiksa sesuatu kaum sebelum ia mengutus rasulnya kepada mereka. Sebagai contoh, berapa banyak sedah negeri yang Allah hancurkan disebabkan oleh orang-orang kayanya yang hidup bermewah-mewah dan melakukan pelbagai dosa seperti yang terjadi pada beberapa kaum setelah Nabi Nuh, seperti kaum Ad, kaum Samud, kaum Fir'aun dan sebagainya. Sebab itu kita sebagai umat Islam Nabi Muhammad SAW hendaknya dapat mengambil pelajaran daripada apa yang telah berlaku. Tokoh yang terakhir ialah tokoh ensiklopedik, iaitu berdasarkan surah At-Taubah ayat 122, Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan orang-orang mukmin mengatur dan membahagi tugas dalam mencari kebaikan menurut keadaan, keperluan dan kesesuaian. Ada orang yang khususnya mengisi waktunya itu sesuatu maslahat untuk suatu maslahat dan bersungguh-sungguh terhadapnya, tidak berpindah kepada yang lain agar maslahat mereka menjadi tegak dan memberi manfaat menjadi sempurna. Walaupun jalan yang dilalui dan amal-amal yang berbeza, namun tujuannya tetap satu, iaitu menegakkan maslahat agama dan dunia mereka. Dan untuk surah yang terakhir iaitu surah Az-Zumar ayat 9, Allah menyatakan Allah hendak bandingkan dua jenis kumpulan manusia, orang syirik dan orang tauhid yang mempunyai cara hidup mereka tersendiri. Tidak sama antara kehidupan mereka dengan orang lain. Allah memberi berita baik kepada mereka yang berbuat baik dan Allah memberi semangat itu kepada kita supaya kita mengamalkan cara hidup tauhid yang betul. Sekian. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang perkaitan antara ayat Quran daripada tokoh Quranik, ijtihadik dan ensiklopedik yang telah dipilih dengan mahasiswa. Jadi, pengajaran atau ibrah daripada ayat Quran daripada tokoh Quranik yang pertama ialah daripada surah Ar-Ra'd ayat 19. Jadi melalui ayat ini dapat kita memahami bahawa jika kita berfikir dengan ilmu pengetahuan yang diberikan Allah mengenai tanda-tanda kebesarannya yang terdapat dalam Al-Quran, kita akan mendapati bahawa kesemuanya adalah benar. Sebagai mahasiswa, pendedahan terhadap ilmu sains adalah peluang kita untuk menambah keimanan kita terhadap Al-Quran melalui pembuktian saintifik yang akan dipelajari. Ini adalah kerana khususnya mereka yang belajar di dalam bidang sains akan dapat menyaksikan bahawa ayat-ayat Al-Quran tersebut dapat dibuktikan dengan sains. Sebagai contohnya, antaranya adalah seperti pertemuan antara laut dan sungai. Jadi macam pelajar UMT yang mengambil khusus yang berkaitan dengan air dan perairan akan lebih memahami apa yang dimaksudkan dalam Al-Quran tersebut. Seterusnya adalah surah Ibrahim ayat 52. Di dalam ayat ini menyatakan bahawa dengan mendalami firman Allah dalam Al-Quran dapat menambah rasa keinsafan dalam diri. Ini kerana di dalam Al-Quran terdapat kisah-kisah umat terdahulu dihukum atas kesalahan yang mereka lakukan dan kesannya masih boleh dilihat sehingga ke hari ini. Antaranya lah seperti contoh kisah kaum Lut dan laut mati di Jordan yang mana seperti yang kita tahu di atas dosa yang mereka lakukan,
homoseksual dan sebagainya, Allah telah memberikan azab pada mereka dengan menterbalikkan bumi mereka, sehinggalah terjadinya laut mati yang sekarang ni masih ada lagi, iaitu di Jordan. Jadi melaluinya ia dapat melahirkan rasa keinsafan dan kita sendiri tidak ingin melakukan sesuatu yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya kita beralih pula kepada tokoh ijtihadik. Jadi yang pertama adalah daripada surah Al-Maidah ayat 90. Jadi ayat ini dengan tegas melarang orang-orang beriman daripada meminum arak dan berjudi. Serta dengan menjauhinya, kita akan beroleh keberuntungan. Jadi sebagai mahasiswa, kita perlulah menjauhi dan tidak seharusnya terlibat dengan gejala meminum arak dan berjudi ini yang nyatanya merugikan. Kesan buruk kedua-duanya ialah yang merugikan masa depan para pelajar dan juga dari segi wang sendiri, dan akhirnya ia akan menjadi faktor kegagalan para pelajar atau mahasiswa yang berada di Menara Gading. Seterusnya adalah dari surah Al-Isra ayat 32. Jadi ayat ini dengan jelas menyatakan larangan terhadap zina dan kesan buruk zina. Akhir-akhir ini terdapat segelintir mahasiswa yang terlibat dengan gejala zina dan membawa kepada isu seperti pembuangan bayi dan sebagainya. Hal ini cukup membimbangkan kerana zina bukan sahaja merosakkan nama baik dan keturunan, bahkan membawa tekanan emosi kepada mereka yang terlibat. Oleh itu, sebagai mahasiswa seharusnya kita menjauhi perbuatan zina yang jelas membawa dampak buruk bukan sahaja kepada mahasiswa, bahkan juga kepada masyarakat. Akhir sekali, kita akan beralih pula kepada ibrah daripada Al-Quran, daripada tokoh ensiklopedik. Jadi ayat yang pertama adalah daripada surah Az-Zumar ayat 9. Jadi melalui ayat ini kita dapat memahami bahawa terdapat kewajipan bagi kita untuk belajar dan mengajar. Ayat ini amat sesuai untuk diamalkan oleh para mahasiswa. Hal ini kerana setelah memperolehi sesuatu ilmu di universiti, seharusnya disebarkan pula kepada orang lain agar menjadi manfaat dan mungkin juga menjadi salah satu jalan atau medium dakwah untuk mengajak orang lain lebih dekat kepada Allah. Seterusnya adalah daripada surah At-Taubah ayat 122. Daripada ayat ini dapat kita simpulkan bahawa pelajaran dan pendidikan adalah penting bagi kita untuk menjadi orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Dengan ilmu dan pelajaran tentang bukti-bukti kekuasaan Allah, kita akan dapat menjadikan iman kita semakin bertambah dan tidak menjadi orang yang rugilah kerana mengejar dunia yang sementara. Oleh itu, mahasiswa seharusnya belajar agar dapat menambahkan ilmu di dalam diri, khususnya melalui pelajaran dan seperti pelajaran terhadap ilmu sains dan sebagainya. Sekian sahaja daripada saya. Akhirnya kita sudah tiba di bahagian akhir video pembentangan ini, iaitu kesimpulan dan amalan yang boleh diamalkan berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama, bagi tokoh Quranik berdasarkan surah Ar-Ra'd ayat ke-19, kita sebagai umat manusia yang dikurniakan akal mestilah menggunakan akal fikiran kita dengan sebaik-baiknya. Misalnya, kita mestilah menggunakan akal fikiran kita dengan mempercayai bahawa kitab suci Al-Quran yang mengandungi setiap titah perintah dan larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala adalah kalamullah sebenar-benarnya datang daripada Allah dan bukannya ia ciptaan manusia, bahkan bukan juga rekaan Nabi Muhammad SAW. Oleh itu, kita haruslah bijak dalam membezakan antara yang benar dan yang batil dengan melakukan segala perintah Allah dan meninggalkan larangannya seperti mana yang terkandung di dalam kitab suci Al-Quran. Yang kedua, berdasarkan surah Ibrahim ayat ke-52,
Kita sebagai umat manusia yang mengetahui tentang kitab Al-Quran perlulah saling ingat mengingati akan kebenaran ayat-ayat Al-Quran yang sentiasa mentauhidkan Allah kepada mereka yang lalai dan tidak tahu tentang wahyu. Yang kedua, bagi tokoh ijtihadik pula, berdasarkan surah Al-Ma'idah ayat 90, kita wajib menjauhkan diri daripada perbuatan-perbuatan dosa. Khususnya, janganlah kita meminum arak, berjudi, menyembah berhala agar kita memperolehi kehidupan yang mulia di dunia dan meraih kenikmatan syurga di akhirat kelak. Berdasarkan surah Al-Isra ayat ke-32, kita janganlah sesekali mendekati dengan perbuatan zina seperti pandangan mata, sentuhan, berhalwat. Semua itu adalah perbuatan-perbuatan yang keji. Oleh hal yang demikian, kita dinasihatkan agar menjaga pandangan mata kita, sentiasa menuntut ilmu dan mendampingi dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Bagi tokoh ensiklopedik pula, berdasarkan surah At-Taubah ayat 122, kita sebagai orang mukmin diwajibkan mempelajari ilmu agama, mengamalkannya dengan baik, mengajarkan dan menyebarkannya pada orang lain menurut kemampuan dan pengetahuan masing-masing. Demikian itu supaya ajaran-ajaran agama dapat diajarkan secara merata dan dakwah dapat dilakukan dengan cara yang lebih efektif dan bermanfaat serta kecerdasan umat Islam dapat ditingkatkan. Yang kedua, berdasarkan surah Az-Zumar ayat ke-9. Dalam kehidupan kita, hendaklah kita ada rasa takut kepada akhirat. Kita sentiasa ingat bahawa kita akan mati dan akan dibangkitkan kelak. Jika kalau kita rasa senang hati saja, tentu kita tidak bersungguh dalam beramal ibadat dan menjaga agama kita. Hal ini terbukti bahawa kita mestilah mempercayai adanya kematian dan hari akhirat kelak. Natijahnya, kita perlulah sentiasa menjalankan amal ibadah dan bertaubat tidak kira masa walaupun umur masih muda. Saya selaku wakil daripada ahli kumpulan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas perhatian anda semua sepanjang video ini. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.